Nasional 8 berikut tumpuan malam ini. Andre Husto mengaku ditawar $2 juta Amerika untuk data yang dicuri. Penerbitan The Edge Weekly dan The Edge Financial Daily digantung 3 bulan. Dan 2 individu dikehendaki Bank Negara Malaysia. Perinciannya bersama saya Kamal Firmansyah dan Siti Muni dalam Nasional 8. Bekas Eksekutif Petros Saudi International Limited Petros Saudi, Javier Andre Husto yang kini dalam tahanan di Thailand kerana cuba memeras ugut bekas majikannya mendakwa beliau dijanjikan $2 juta Amerika sebagai pertukaran kepada data yang dicurinya. Akhbar The Straits Times Singapura memetik kenyataan Husto sebagai berkata dia bertemu editor Sarawak Report Claire Brown dan seorang ahli perniagaan Malaysia dan mendakwa kedua-dua mereka berbincang untuk meminda dokumen asal yang diserahnya. Dan menurut Husto, individu yang ditemuinya awal tahun ini berancang untuk menggunakan dokumen tersebut sebagai cubaan untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia. Husto mendakwa persetujuan berhubung penjualan dokumen berkenaan dicapai di Singapura pada Februari lalu disusuli perbincangan kaedah pembayaran. Akhbar itu memetik kenyataan Husto sebagai berkata, dia cuba membuka akaun di Singapura supaya bayaran boleh dibuat terus daripada akaun pembeli, tetapi DBS Bank menolaknya. Cubaannya di Abu Dhabi, Hong Kong dan Luxembourg juga menerima nasib sama. Selepas semuanya ditolak, Husto mendakwa Claire Brown menguruskannya. Husto merujuk kepada Claire Rucastle Brown, pengarang Sarawak Report yang sejak beberapa tahun lalu menerbitkan pelbagai dakwaan berhubung salah laku membabitkan berbilion ringgit wang pelaburan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Husto mendakwa Rucastle Brown bersetuju menerima wang $2 juta Amerika daripada pembeli dan mengirimkannya kepadanya $250,000 setiap bulan sebagai bayaran perunding. Husto terus mengulangi apa yang dinyatakannya polis Thailand minggu lalu bahawa pengakuannya disokong dokumen termasuk rekod perbualan menerusi WhatsApp dengan pembeli berkenaan. Sementara itu, The Edge Media Group hari ini mengakui memperdayakan Husto untuk mendapatkan dokumen berhubung isu 1MDB yang dicuri daripada bekas majikannya. Pengakuan itu dibuat oleh pengerusinya Tong Koi Ong dan penerbit Ho Kai Tat dalam kenyataan bersama yang disiarkan portal The Malaysian Insider. Merujuk laporan akhbar The Straits Times hari ini bahawa Husto mendakwa dia tidak dibayar $2 juta Amerika sebagai pertukaran kepada maklumat yang dicurinya seperti yang dijanjikan. Mereka mengakui tiada pembayaran dibuat seperti yang dikehendaki Husto. Dalam pada itu, permit penerbitan akhbar The Edge Weekly dan The Edge Financial Daily digantung selama 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN berkuat kuasa 27 Julai ini. Menurut kenyataan The Edge Media Group, KDN mengambil tindakan itu berdasarkan laporan yang berhubung 1MDB yang didakwa mudaratkan kepentingan awam dan negara. Penerbit Edge Media Group dan Ketua Pegawai Eksekutif Ho Kai Tat berkata, pihaknya akan ke mahkamah dan cuba memohon agar penggantungan itu ditarik balik. Semalam beliau dipanggil polis untuk disoal siasat berkaitan artikel mengenai 1MDB yang disiarkan akhbar The Edge Financial Daily. Selasa lalu, The Edge menyerahkan dokumen, email bercetak dan cakera keras yang dimilikinya mengenai 1MDB kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman. Sehari sebelum itu, The Edge Financial Daily menerbitkan artikel 4 halaman yang memfokus kepada usaha sama antara 1MDB dan Petros Saudi International. Bukit Aman akan merujuk Peguam Negara untuk dapatkan akses merakam percakapan Andre Husto, bekas pekerja Petros Saudi yang kini dalam tahanan di Thailand. Demikian menurut bernama yang memetik Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar.
Tan Sri Khalid berkata Jehusto hanya boleh ditemu bual polis Malaysia selepas didakwa di Mahkamah Thailand. Tan Sri Khalid pulang dari Bangkok hari ini selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Polis Thailand, Jeneral Somyot Pomponuan semalam. Jeneral Somyot dilaporkan berkata pihak berkuasa Thai belum memutuskan sama ada akan membenarkan polis Malaysia menyoal siasat Justo atas alasan Malaysia harus menggunakan saluran sewajarnya bagi mendapatkan maklumat diperlukan. Sementara itu, Bank Negara Malaysia sedang menjejaki 2 individu untuk membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953. Menerusi laman Facebook hari ini, BNM turut memuat naik 2 gambar individu berkenaan serta alamat mereka. Individu dicari dikenali sebagai Casey Tang Keng Chi, 50 tahun dan Jasmine Lo Ai Suan, 42 tahun. Tang dipercayai adalah antara perintis kepada penubuhan Lembaga Pelaburan Terengganu TIA yang kemudiannya menjadi 1MDB. Beliau juga dipercayai salah seorang yang berada dalam kumpulan TIA pada awal penubuhannya bersama bekas pengarah urusan 1MDB, Datuk Syahrul Azral Halmi. Lu pula dilaporkan mula menyertai 1MDB pada 2011 bagi menggantikan Tang. BNM meminta orang ramai yang mempunyai maklumat supaya menghubungi talian tertera atau membuat laporan di balai polis berhampiran. Seorang pemilik tunggal syarikat perdagangan berusia 28 tahun hari ini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes penyelewengan akaun One Malaysia Development Berhad 1MDB. Suspek diberkas pada pukul 10.45 malam tadi di pejabat SPRM oleh Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Magistrat Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman membenarkan suspek ditahan reman selama 4 hari mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009 di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Penangkapan suspek ini menjadikan 3 orang kesemuanya ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Terdahulu, Magistrat Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman membebaskan seorang pengarah eksekutif syarikat yang berusia 39 tahun dengan ikat jamin RM100,000 oleh 2 penjamin. Lelaki berkenaan ditahan reman selama 4 hari bermula Selasa lalu. Sekatan terhadap portal The Sarawak Report oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC perlu dilihat dari konteks siasatan berterusan yang sedang dijalankan polis dan pasukan petugas khas, bukannya pengesahan bahawa tidak ada bukti laporannya adalah palsu. MCMC dalam satu kenyataan yang memaklumkan itu adalah maksud yang mahu disampaikan di sebalik kenyataan Ketua Bahagian Pemantauan dan Penguatkuasaan MCMC Zulkarnain Muhammad Yassin. Semua pengarang portal berita dalam talian diingatkan agar tidak menyiarkan semula bahan daripada The Sarawak Report yang sudah disekat MCMC. Mana-mana pihak yang didapati berlanggar peraturan itu boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MCMC turut kesal dengan tajuk utama dan artikel yang disiarkan dalam beberapa portal berita dalam talian yang ternyata tidak betul. Pengarang portal berita The Sarawak Report sudah dimaklumkan mengenai sekatan ke atas portal tersebut. Semalam, MCMC mengadakan perjumpaan dengan semua pengarang portal berita dan mengingatkan mereka tindakan tegas akan diambil jika menyiarkan berita palsu atau yang tidak tepat. Satu memorandum dihantar sebuah NGO tempatan kepada kedutaan Britain siang tadi. Ia bagi mendesak tindakan tegas diambil kepada rakyat British yang juga pemilik Sarawak Report, Claire Brown. Ketua Hal Ehwal Bumiputra, Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin, Muhammad Faizan alias, mahu Claire Brown disiasat kerana cuba mengganggu keamanan negara dengan menyebarkan fitnah melampau. Siapa Claire Brown? Warga negara British. Bukan warga negara Malaysia. Suka-suka mencampuri hal negara kita. Siapa dia? Itu kami tak boleh terima tu. Sebab tu kami di sini ingin menggesa supaya kerajaan UK mengambil tindakan. Bangun, bangkit, tolak. Anasir-anasir luar ini, terutama Claire Brown ni, kan, jangan terpedaya, jangan terpengaruh apa kata-kata dia. Cakap tipu, fitnah, kan, mana boleh kita boleh terima kita rakyat Malaysia kat sini.
Memorandum tersebut diserahkan kepada pengurus keselamatan Kedutaan Britain, Gurcharan Singh di Ibu Negara. Peguam negara akan menentukan sama ada perhimpunan 722 Sarawak Freedom and Independent Walk pada Rabu lalu melanggar undang-undang. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan keputusan itu akan selepas polis selesai melakukan siasatan terhadap penghancuran penghimpunan. Walaupun perarakan dan perhimpunan ini tidak perlukan kelulusan polis lagi di bawah undang-undang yang ada pada kita sekarang, Peaceful Assembly Act, tetapi dia perlukan polis menentukan tempat dia boleh berhimpun dan berarak. Kalau polis melarangkan dia berhimpun ataupun berarak di satu-satu tempat, itu sudah menyalahi undang-undang. Datuk Seri Wan Junaidi tidak menyata bila laporan itu akan dihantar kepada Peguam Negara untuk sebarang tindakan undang-undang. Perhimpunan Kemerdekaan Sarawak pada Rabu lalu di Kuching berlangsung tanpa insiden dan provokasi dengan kehadiran kira-kira 8,000 orang. Datuk Seri Wan Junaidi bercakap kepada media selepas Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Petrajaya, Kuching. Seorang suri rumah, Nur Nazirah Rahmat, 26 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kajang atas pertuduhan membunuh anak perempuannya berusia 3 tahun pada pagi Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Itu antara rangkuman berita mahkamah hari ini. Dia didakwa membunuh anaknya Nur Umairah Zainul Abdullah di alamat flat PKNS Seri Inang, Jalan Seri Inang, Balakong, Kajang antara pukul 11 pagi 17 Julai 2015 dan pukul 5 pagi 18 Julai 2015. Dia mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Abdul Jalil Salam Muhammad. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Tertuduh tidak diwakili peguam. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum gantung mengikut Seksyen 302 Akta Kanun Keseksaan. 23 September 2015 ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Di Georgetown, Pulau Pinang, Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 9 September depan untuk keputusan semakan kehakiman yang difailkan bekas Bendahari PAS Pulau Pinang, Izzuri Ibrahim. Izzuri mencabar keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhubung pemecatannya daripada semua jawatan kuasa tetap Majlis Perbandaran Pulau Pinang MPPP dan pembekuan peruntukannya. Pesuruhjaya Kehakiman Colin Lawrence Sekurah menetapkan tarikh itu selepas bertemu Peguam Muhammad Haris Abdullah yang mewakili Izzuri, Peguam RSN Raya yang mewakili Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, serta Peguam Dominic Pillai mewakili MPPP yang kini dikenali Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Mahkamah menetapkan tarikh itu bagi membolehkan kedua-dua pihak terlibat mengemukakan hujahan tambahan bertulis. Hujahan bertulis tambahan itu akan diserahkan kepada mahkamah pada Ogos. Seorang pengarah di Kementerian Kesihatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur terhadap pertuduhan melantik syarikat anaknya untuk projek di jabatannya. Tertuduh S. Selvin, 58 tahun, pengarah bahagian kejururawatan, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan dengan memilih syarikat anaknya iaitu Fort Mark Sunan Berhad bagi melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan di tempatnya bertugas. Bagi pertuduhan pertama, Selvin didakwa memilih syarikat milik anaknya untuk kerja-kerja bernilai RM12,300. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kementeriannya di Putrajaya pada 13 hingga 15 Oktober 2014. Dia juga didakwa memilih syarikat anaknya untuk melaksanakan kerja menyediakan video montaj untuk sambutan Hari Jururawat Antarabangsa 2015 yang bernilai RM2,000 pada 7 Mei 2015. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, Selvin didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau mana-mana yang lebih tinggi. Timbalan Pendakwa Raya Lokman Kasim menawarkan jaminan RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin. 28 Ogos ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin sedih kerana ada golongan menjadikan bai'ah atau sumpah talak isteri sebagai cagaran berpolitik.
Tegasnya berpolitik bukan satu permainan, malah bertujuan membawa kedamaian dan mewujudkan negara yang harmoni. Tiba-tiba politik itu telah bukan saja tidak mengharmonikan negara sekarang ni, kepada peringkat meruntuhkan rumah tangga. Dan perkara ini saya ingat dulu telah dibangkitkan, pihak yang berkenaan telah nafikan, dia kata tak ada. Hari ini ada. Semua mengaku. Bagaimana seorang suami yang deal dengan sebuah parti yang menjadi mangsanya ialah isteri dia di rumah yang tak tahu apa-apa. Profesor Dr. Muhammad Asri memulai isu bai'ah yang diamalkan dalam Parti PAS sejak 2004. Pelaksanaan penggabungan bil air dan perkhidmatan pembentungan sewajarnya dipercepatkan selepas kajian mendalam dibuat. Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia yakin kerajaan akan turut menumpukan usaha mewujudkan integrasi industri melibatkan perkhidmatan air. Dan 3 komponen terdapat di bawah industri di mana iaitu rawatan air, bekalan air bersih dan pembentungan. Presiden Aware S. Piara Pakaran berkata, elemen penggabungan itu bukan sahaja melibatkan bil tetapi juga dari segi struktur industri perkhidmatan air. Jelasnya, pelaksanaan penggabungan bil air dan perkhidmatan pembentungan pastinya meningkatkan keupayaan kewangan syarikat terlibat. Ini yang kita lihat sebagai tarif yang lebih adil supaya kos dapat diambil semula melalui tarif, ya. Dan melalui kaedah ini kita nak lihat industri ini dapat menampungnya dengan sendiri, tidak perlu mengambil hutang yang banyak dengan kerajaan. Menerusi kewangan yang mapan, syarikat berkaitan mampu membangunkan lagi infrastruktur dan teknologi yang seterusnya memberikan perkhidmatan cemerlang kepada pengguna. Aware melihat pembangunan industri perkhidmatan air termasuk pembentungan perlu dibuat selari dengan kemajuan negara yang pesat. Isu utama adalah industri ini tidak mempunyai sumber kewangan yang mapan ataupun berterusan untuk mengembangkan atau membangunkan infrastruktur dengan pesat. So dalam konteks ini, kerajaan telah menubuhkan pengurusan aset air berhad untuk membekalkan sumber kewangan bagi kedua-dua industri air, iaitu perawatan dan bekal air, dan juga industri pembentungan. Mengulas perkara itu, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, usaha meningkatkan industri perkhidmatan air merupakan keutamaan kerajaan. Strategi yang dirangka terkandung di dalam peralihan kepada rangka kerja baharu industri perkhidmatan air Rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Di dalam rancangan Malaysia ke-11 nanti kerajaan memberi tumpuan kedua-dua komponen ini yang dipanggil kedua-duanya sebagai perkhidmatan utilities, di mana kalau bekalan air terawat adalah di bawah operator perkhidmatan bekalan air terawat di negeri-negeri di Malaysia ni, manakala operator perkhidmatan pembentungan secara khususnya adalah kepada IWK lah sebagai syarikat pengendali yang besar. Selain itu, Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK melihat mekanisme tarif baru yang bakal dilaksana dapat memelihara alam sekitar dan penjimatan air terawat. Ini kerana pengguna akan lebih berhemah menggunakan air terawat serta bertanggungjawab terhadap sisa kumbahan yang dihasilkan mereka. Strategi peralihan rangka kerja baharu industri terdiri daripada 4, iaitu meningkatkan kemapanan kewangan industri perkhidmatan air dan memperluas rangkaian serta kapasiti loji rawatan. Selain itu, meningkatkan kecekapan dan produktiviti bekalan air dan pembentungan serta memperkukuh rangka kerja kawal selia industri perkhidmatan air. Prestasi sektor teknologi maklumat IT negara bakal melonjak kembali pada suku ketiga tahun 2015 didorong permintaan tinggi masyarakat masa kini yang melihat IT sebagai satu keperluan. Pengurus Besar Dell Malaysia KT Ong berkata masyarakat semakin bergiat aktif dan bijak menggunakan IT dalam penggunaan seharian selain mencana pendapatan. Jelasnya, Dell akan memberi khidmat bantuan kepada syarikat yang berminat tentang bagaimana produk keluaran mereka mampu mengembangkan perniagaan mereka. We will continue to offer
higher performance solutions, at the same time, lower down the cost of investment of the customers. And I think that is very natural. Right? If they are a smart investor or smart businessman, they will capitalize on these fantastic solutions that we are offering. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pengumuman produk teknologi pemacu penyimpan data atau flash drive berkapasiti baru di Ibu Negara. Teknologi baru ini dikhususkan untuk kegunaan syarikat menyimpan pelbagai data dan aplikasi IT dengan kos yang murah. Walaupun pemacu itu ditawarkan dengan harga sama dengan model sebelumnya, namun pelbagai penambahbaikan telah dibuat dengan prestasinya ditingkatkan 24 kali ganda, 6 kali kepadatan serta kos operasi yang rendah. Dell mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 89% bagi suku pertama tahun 2015 hasil jualan pemacu penyimpan data bagi model SC dan hybrid. Sebanyak 758,362 premis di seluruh negara diperiksa sepanjang pelaksanaan Ops Catut Fasa 2 dari 1 April hingga semalam dan jumlah keseluruhan kes bagi tempoh tersebut ialah sebanyak 4,994 kes. Ia melibatkan nilai rampasan berjumlah RM947,121, manakala nilai keseluruhan kompaun yang dikenakan ialah RM660,886. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, sebanyak 1,848 notis telah dikeluarkan terhadap peniaga di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi peniaga yang menaikkan harga barangan. Sebanyak 31 kertas siasatan telah dibuka kerana kegagalan peniaga mengemukakan maklumat. Manakala bagi kesalahan mencatut, sebanyak 55 kertas siasatan dibuka. Bagi pemeriksaan rentas sempadan, 12,208 pemeriksaan dibuat bermula 7 April hingga 24 Julai lalu. Ia melibatkan 3,166 kes di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, 1,742 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972, 50 kes di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan 36 kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Kadar pengangguran di negara ini meningkat 0.1% kepada 3.1% pada Mei lalu berbanding April yang mencatat 3.0%. Menurut Perangkaan Utama Tenaga Buruh Malaysia Mei 2015 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran tahun ke tahun pula mencatatkan peningkatan sebanyak 0.2%. Peningkatan itu ekoran pengurangan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 0.1% daripada 67.5%. Maklumat berkenaan diperoleh daripada Penyiasatan Tenaga Buruh PTB yang dilaksanakan mengikut piawaian Badan Antarabangsa iaitu Pertubuhan Buruh Antarabangsa. PTB meliputi kawasan bandar dan luar bandar dengan penyiasatan merangkumi penduduk yang aktif dan tidak aktif dalam ekonomi. Tenaga buruh adalah merujuk kepada mereka berumur 15 hingga 64 tahun. Tidak terdapat kes duluan bagi menubuhkan Tribunal Antarabangsa untuk membawa pihak bertanggungjawab dalam tindakan keganasan terhadap pesawat awam ke muka pengadilan. Demikian menurut Duta Rusia di Malaysia, Valery Yermolov. Tambah Valery, isu penubuhan Tribunal Antarabangsa berkaitan tragedi MH17 bersifat peramatang dan tidak produktif. Tidak munasabah katanya untuk menubuhkan satu lagi forum untuk spekulasi apabila belum ada hasil siasatan dan tidak ada perspektif jelas. Justru Valery berkata Rusia tidak akan terlibat dengan kerja tekstual dalam draft resolusi penubuhan Tribunal Antarabangsa atau draft piagam. Beliau berkata demikian di Ibu Negara. Baru-baru ini Malaysia telah membentangkan draft resolusi kepada UNSC mengenai penubuhan tribunal, usul yang mendapat sokongan Belanda, Australia, Belgium dan Ukraine. Lebih 10,000 penduduk Felda Neram 1 di Kemaman merayu Kerajaan Terengganu bertindak tegas memantau ratusan lori mengangkut bahan bauksit menggunakan jalan utama di kawasan mereka untuk ke Pelabuhan Kuantan. Aktiviti mengangkut bauksit itu dikatakan menjadi punca lebih 5 km jalan di tanah rancangan itu yang dijadikan laluan utama semakin rosak.
Bukan sahaja berdepan dengan masalah habuk, penduduk juga terpaksa bertaruh nyawa dengan gelagat pemandu lori berkenaan yang membawa muatan lebihan dan memandu dengan laju. Tinjauan RTM di kawasan ini mendapati beberapa lokasi jalan yang rosak dan berlubang hanya ditutup dengan timbunan tanah dan pasir. Bagi penduduk, tindakan pihak pengurusan Lombong meletakkan satu papan tanda amaran tidak mencukupi untuk menjamin keselamatan mereka, terutama pengguna jalan raya pada malam hari. Lebih membimbangkan penduduk, tiada pihak berkuasa yang tampil memantau masalah mereka, walaupun aduan demi aduan sudah diajukan. Tapi bila waktu malam lagi banyaklah lori-lori ni yang melalui kawasan ni. Sehingga kan dah ada berlakulah 2-3 kemalangan yang belum melibatkan nyawa je lagi. Jadi pasal ini sebenarnya di kawasan Pahang, bukan kawasan Terengganu. Tapi dia melalui jalan ni naik Terengganu. Jadi sekarang ni jalan-jalan utama kita telah pun rosak. Hari-hari telan debu. Jadi kalau benda tu dalam negeri kami tak apa. Jadi ini di luar. Jadi dengan tidak secara langsung kami menerima kesan sama dengan orang lain. Macam baru-baru ni jalan pun rosak banyak dan accident berlaku. Dan sekarang ni tak ada lagi yang melibatkan nyawa penduduk. Tapi baru-baru ni telah dua kali lori terbabas itu dengan tak ada brek. Lori boksai. Lori boksai dia guna jalan ni. Jadi banyakkan jalan tu rosak. Banyak rosak. Jadi ini membahayakan kepada pengguna. Masalah akibat aktiviti Lombong Bauksit ini telah berlarutan sejak tahun lepas dan ia semakin serius sejak 6 bulan lalu. Masalah pencemaran bauksit ini juga dikatakan sudah menghantui penduduk di Bukit Goh, Gebeng dan Pelabuhan Kuantan Pahang sejak tahun lepas. Badan Bukan Kerajaan NGO menyambut baik usaha Kementerian Kesihatan mengubal Akta Baharu khusus untuk perokok dan hasil produk tembakau yang turut merangkumi rokok elektronik e-rokok. Timbalan Presiden FOMKA Yusof Abdul Rahman berkata hal ini perlu diambil serius walaupun akan ada bantahan dari pengguna dan pengedar kerana e-rokok adalah sama bahaya dengan rokok biasa. Definisi rokok juga perlu diperluaskan lagi, tidak hanya pada rokok yang mengandungi tembakau, malah termasuk rokok tanpa tembakau dan shisha. Sementara itu, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan berpendapat, Kementerian perlu membuat kajian segera merangkumi kepenggunaan dan apa yang diamalkan oleh rakyat negara ini bagi menetapkan tahap bahaya penggunaan e-rokok. Lebih 1,000 jemaah Qaryah Masjid Riyadus Solihin, Kampung Padang Lalang, Air Hangat Langkawi berasa bertuah kerana solat Jumaat mereka hari ini diimamkan Imam Masjid Nabawi Madinah, Syekh Usamah Muhammad Iqbal Syekh Muhammad. Imam tetamu dari Arab Saudi itu berada di negara ini sejak pertengahan Jun lalu, sebelum tiba di Pulau Legenda ini untuk bercuti bersama keluarga 3 hari lepas. Ketibaan Syekh Usamah Muhammad Iqbal disambut Exko Pelancongan Negeri Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid, Imam Riyadus Solihin Sulaiman Arsyad dan 15 ahli jawatan kuasanya. Sejurus selepas selesai solat, Syekh Usamah Muhammad Iqbal meluangkan masa kira-kira setengah jam beramah mesra bersama-sama jemaah dan pelancong serta mengambil gambar kenang-kenangan. Beliau yang diiringi Datuk Muhammad Rawi turut melawat projek pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Quran Ar-Rawi yang terletak bersebelahan masjid yang kini sudah 20% siap. Baik, Stadium Nasional Bukit Jalil kini menjadi tumpuan peminat bola sepak dalam dan luar negara untuk menyaksikan perlawanan antara Liverpool dengan pasukan pilihan Malaysia. Liverpool katanya akan menurunkan kesemua pemain terbaiknya. Begitu juga Dollah Saleh telah menghimpunkan semua pemain handalan tempatan dan import di dalam satu pasukan. Persoalan kini hanya tertumpu siapakah yang akan terlebih dahulu membolosi gawang lawan dan siapakah yang bakal membuka jaringan malam ini. Untuk mengetahui situasi terkini di Bukit Jalil, kita ikuti laporan secara langsung oleh wartawan Sukan Syahrizam Awang. Baik, Syah, berikan perkembangan di sana.
Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua penonton TV1. Lintas langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil di mana pintu masuk stadium telah pun dibuka seawal pukul 5 petang tadi bagi memberi ruang kepada ribuan penyokong membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan penonton yang menunggu untuk perlawanan persahabatan di antara pilihan Malaysia dengan Liverpool pada awal petang tadi disajikan dengan tayangan video secara langsung di dalam stadium, sebaik para pemain kedua-dua pasukan dari pilihan Malaysia dan pasukan Liverpool tiba ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan bila-bila masa saja lagi perlawanan ini akan memulakan perlawanan. Lautan merah seperti anda lihat dan tidak kurang juga lautan hitam kuning para penonton untuk menyaksikan perlawanan persahabatan antara pilihan Malaysia dan juga Liverpool. Apapun siapakah yang akan menjadi juara pada malam ini? Adakah antara anak-anak buah Dora Saleh ataupun anak-anak buah Brendan Rodgers? Apapun kita harapkan kedua-dua penyokong terhibur dengan aksi persahabatan antara pilihan Malaysia bertemu dengan Liverpool. Sekian saja laporan saya dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kembali semula bersama dengan Kamal Slimacah dan Siti Murni. Silakan. Baik, perkembangan cukup menarik. Terima kasih Syarizam dengan perkembangan di Bukit Jalil itu. Baik, sebelum itu kru RTM sempat mendapatkan reaksi peminat-peminat Liverpool dan Malaysia mengenai perlawanan malam ini. Prediction untuk malam ni 3-2. Liverpool 3, Malaysia 2. Prediction 5-1. Liverpool 5. Ramalan saya Malaysia menang 2-1. Ramalan saya pada malam ni Liverpool 4, Malaysia 1. Malam ni Liverpool menang dengan 7-0. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Hermi Constantino dari Filipina dan Park Sang-ho dari Korea Selatan mengesahkan bakal mempertahankan kejuaraan golf remaja terbuka Malaysia yang akan berlangsung 11 hingga 13 Ogos depan. Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah bakal menjadi venue kejohanan yang memasuki edisi ke-10 tahun ini. Di sebalik kejayaan penganjuran golf remaja terbuka Malaysia yang memasuki edisi ke-10 tahun ini, Presiden Persatuan Golf Malaysia PGM Tan Sri Anwar Muhammad Noor menaruh harapan bakal ada penyertaan dari negara Asia Pasifik seperti Australia dan New Zealand pada edisi akan datang. Jelas Tan Sri Anwar, penyertaan mereka diharap mampu memberi saingan sihat kepada wakil Asia yang ketika ini mendominasi kejohanan sejak ia diperkenalkan pada 2006. I think one of the attraction of the tournament, the amateur tournament in Malaysia, is because we've got 26 tournaments or competition which are world ranking for the world amateur golf ranking. That has been the attraction for many neighbouring countries in the Asia Pacific nations who come and participate in our Malaysian amateur tournaments. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sidang media penyerahan tajaan kepada penganjur kejohanan di Shah Alam. Lebih 120 pemain golf dari Hong Kong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Thailand dan tuan rumah Malaysia telah mengesahkan kehadiran untuk merebut kejuaraan edisi ke-10 ini. Tahun lalu, Hermi Constantino dari Filipina mengungguli kategori perempuan, manakala Park Sang-ho dari Korea Selatan muncul juara kategori lelaki. Kategori berpasukan pula milik Thailand. Menjelang persidangan jawatan kuasa Olimpik antarabangsa IOC edisi ke-128 bermula 31 Julai hingga 3 Ogos depan, Malaysia bakal menjadi tumpuan dunia apabila IOC bakal mengumumkan tuan rumah bagi Sukan Olimpik musim sejuk 2022 dan Sukan Olimpik Belia musim sejuk 2022. Lebih 100 ahli lembaga eksekutif akan menghadiri mesyuarat tahunan itu yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Presiden Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa Thomas Bach yang tiba untuk menghadiri persidangan itu nyata teruja dengan persiapan yang dilakukan Kuala Lumpur. It will be a good agenda and I think we will feel very well with all the hospitality of the Malaysian people, and we'll have also the opportunity to meet some of the Malaysian athletes, and therefore we're really looking forward to not only a successful
but also a very pleasant stay in this beautiful country. Untuk memberi kesedaran kepada golongan muda, khususnya Gen Y, dalam membentuk mereka sebagai individu yang memanfaatkan kehidupan, pihak Persatuan Insurans Hayat Malaysia bekerjasama dengan Majlis Belia Malaysia MBM menganjurkan pertandingan anugerah video belia. Bertemakan hidup hanya sekali YOLO, pertandingan ini memberi kesedaran untuk mereka menghargai kehidupan dan memberi peluang berkongsi pengalaman. Anugerah video belia meliputi 20 universiti di seluruh negara yang disasarkan khusus kepada Fakulti Penyiaran Multimedia. Fasa pencarian ini bermula 22 Jun lalu dengan melawat ke universiti-universiti serta mengadakan pameran bergerak. Setakat ini, 541 penyertaan video telah berdaftar. Dengan 10 video yang dipilih oleh juri akan dikira pemenang. So 40% cerita, 40% technical skill dan 20% adalah dari segi YOLO. Dia ada capture essence tak? Inti you only live once. Pemenang hadiah utama akan menerima RM8,000, manakala tempat kedua RM5,000 dan tempat ketiga RM2,000. Hadiah sagu hati RM500 juga akan diberi kepada 7 penerima. Dalam pada itu, Festival Filem Eco Kuala Lumpur antarabangsa CLEF ke-8 bakal berlangsung Oktober ini. Berobjektif menangani isu kritikal berkaitan alam sekitar menerusi tayangan filem yang akan menyaksikan penyertaan lebih 150 filem dari seluruh dunia. Pengarah festival Fadli Bakhtiar berkata, inisiatif itu merupakan usaha untuk mewujudkan negara yang penduduknya prihatin terhadap aspek ekologi dengan mengamalkan gaya hidup lestari. Ia disifatkan lebih mencabar apabila alam sekitar bukan subjek yang paling menarik bagi kebanyakan orang. Dengan isu seperti perubahan iklim, pengeluaran makanan secara mapan dan pengurusan sampah memerlukan tindakan segera dan positif. Katanya, cabaran utama adalah untuk membuatkan orang ramai sedar betapa penting untuk memahami alam sekitar dengan penganjuran acara tahunan seperti ini. Cliff berhasrat untuk meneruskan usahanya dalam memperkenalkan filem berkaitan alam sekitar yang muncul filem terbaik dan memenangi anugerah peringkat dunia pada festival itu dan mengangkatnya sebagai festival paling berprestij di rantau Asia Tenggara bagi pengeluar filem antarabangsa dan Malaysia. Sejak 7 tahun lepas, festival itu telah mendapat perhatian lebih 71,000 orang menerusi tayangan filem di lokasi-lokasi terpilih seluruh semenanjung. Sebuah rumah yang diubah suai dijadikan kedai runcit musnah dijilat api di Kampung Teluk Nipah, Kota Kuala Muda, Kedah malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 8.30 malam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, 2 jentera bomba dari Sungai Petani dan Guar Cempedak dikejarkan ke tempat kejadian diketuai Komander Operasi Liu Tong Sin. Turut membantu mengawal kebakaran, pasukan bomba sukarela Bakar Arang dan Sungai Petani. Api berjaya dikawal sepenuhnya dan tiada sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Kementerian Pendidikan berharap persidangan pemimpin ASEAN FLES 2015 dapat memberi contoh kepada negara yang sedang bergolak untuk terus memastikan keharmonian. Timbalan Menteri Pendidikan 2P Kamaluddin berkata platform itu bagi membolehkan pemimpin negara-negara seperti Iran, Iraq dan Syria melihat perpaduan yang terdapat dalam ASEAN. Kita di sini 10 negara ASEAN. Semangat kita begitu baik, kukuh. Dan semangat ini kita nampak bagaimana kita jalan dari sempadan ke sempadan tanpa masalah. Kerjasama kita, mereka nampak. Dan pelajar-pelajar lain antara bangsa ini daripada negara-negara Timur Tengah, mereka akan nampak alangkah cantik, betapa cantik keharmonian rakyat ASEAN yang mana Malaysia menerajui program ini. Malah jelasnya, FLES 2015 yang bermula hari ini hingga 2 Ogos nanti diharap dapat menjadi pemangkin kepada resolusi baharu kepada golongan belia khususnya. Ini juga merupakan antara intipati perancangan kementerian yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan. Seramai 160 orang pemimpin terpilih dari beberapa universiti seperti Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang,
Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Prince of Songkla Thailand untuk bersidang. Dalam pada itu, pengarah Pejabat Antarabangsa Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Anis Jani Ali berkata, persidangan kali ketiga ini merupakan platform pemimpin universiti menjana idea serta membawa suara mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Hanya 2 jam diperlukan berbanding 3 jam sebelum ini bagi perjalanan dari Taiping, Perak ke Banting, Selangor. Manfaat itu boleh dinikmati apabila projek lebuh raya Pantai Barat disiapkan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Dan di Perak sahaja, projek itu melibatkan jajaran sejauh 137 km. Nur Ain Bakar di Ipoh Perak ada perinciannya. Saksikan. Di Perak, laluan yang terlibat ialah Taiping, Beruas, Cangkat Cermin, Kampung Lekir, Teluk Intan dan Hutan Melintang, melibatkan kos RM2.7 bilion. Selain memendekkan tempoh perjalanan, projek lebuh raya ini kelak dapat meningkatkan lagi taraf ekonomi penduduk, khususnya mereka yang berada di sepanjang jajarannya, terutama kawasan pesisir pantai. Di segi ekonomi dan juga di segi perhubungan dua negeri antara Selangor dengan Perak yang lebih mudah dalam berurusan lah. Merasa amat banggalah dengan projek tersebut kerana ianya menjadi kesinambungan masyarakat setempat untuk mendekatkan lagi destinasi ke negeri-negeri yang berhampiran. Memang patut pula ada laluan yang terbaik lah untuk mudah dan selamat sampai ke destinasi. Walaupun dijangka siap dalam tempoh 5 tahun lagi, projek ini sudah mencapai hampir 11% siap dan dilaksana secara berperingkat serta melibatkan beberapa seksyen. Kerja-kerja penambakan mengambil masa yang agak panjang. 1 tahun hingga 2 tahun untuk melihat kedudukan ataupun kedudukan struktur tanah. Kerja-kerja pengambil alihan lot tanah sebahagian besarnya melibatkan kawasan ladang. Pemilik tanah telah pun dibayar pampasan sekaligus melancarkan pelaksanaan projek. Pembinaan lebuh raya Pantai Barat Taiping Banting ini merupakan kemudahan jangka panjang yang dilihat relevan dan seiring dengan pertambahan semasa kenderaan dalam memberi lebih pilihan kepada pengguna untuk mengurangkan tempoh perjalanan dan kesesakan, terutama pada musim perayaan dan cuti sekolah. Nur Ain Bakar untuk Berita RTM. Baik, pastinya ribuan penyokong setia pasukan bola sepak Liverpool malam ini membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan perlawanan persahabatan skuad pilihan Malaysia bertemu The Reds. Baik Kamal, kalau Kamal sokong pasukan mana malam ni? Pasti saya akan sokong pasukan Malaysia sendiri, walau apapun keputusannya nanti. Wah, hebat. Uni pula? Uni pastinya sokong Malaysia. Ya ke? Ya, pastinya. Dan apapun cara kami tinggalkan anda pada malam ini dengan visual pelbagai suasana yang sempat dirakamkan ya Kamal petang tadi, juru kamera RTM di luar stadium itu pada lewat petang tadi. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.